Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, berjumpa lagi hari ini dalam sesi perkongsian saya mengenai ilmu emas dan juga dalam masa yang sama adalah ilmu untuk pengurusan kewangan ya. Sekejap ya, saya ada nak setting sedikit. Apa khabar hari ini? Semoga semua sahabat-sahabat di dalam dilindungi rahmat Allah selalulah. Okey, sihat-sihat selalu. Okey. So, pagi ini saya nak sharing berkenaan dengan ilmu emas, bagaimana emas boleh menutup kebocoran wang kita. Okey. Apa itu maksud dia bocor wang? Bocor wang ni maknanya kita dah bertahun-tahun tapi tak boleh nak simpan wang. Maknanya kalau kata kita simpan awal bulan, contoh kita nak simpan 300 tapi kita masih tak boleh nak simpan lah. Maknanya kita simpan 300 satu bulan tapi hujung tahun tak ada 3,600. Contohlah simpan 300 kan. So kalau simpan banyak lagi maknanya biasanya tak ada jugalah. So itu yang maksud dia bocor wang. Maknanya kita simpan tapi duit tu tak banyak-banyak. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit ataupun tak ada. Okay. So itu maksud bocor wang Itu maksud bocor wang. So macam mana emas ni boleh menutup kebocoran wang? Macam mana dia boleh menutup kebocoran wang ni? Okay, kita tengok orang yang dah berjaya lah menutup kebocoran wang ni dengan emas. Okay. So ini Cik Farah ni dia dah berjaya menutup kebocoran dia melalui emas. Okay. So dia nak dia wish lah dekat dia punya introducer yang perkenalkan dia kepada emas, kepada simpanan emas ni. Dia cakap, okay, nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab tuan selalu update. Yang ini dia maknanya dia kenal emas melalui Twitter lah. So, tahun tu ni dia dapat capai 7,000 saving tahun ni. Walaupun kerja F&B, gaji minimum je. Tak ada OT, tak ada allowance sebab COVID kan. Maknanya tahun lepas lah. Tahun lepas, satu tahun dia kata tahun tu dia dapat simpan 7,000 walaupun tak ada OT, walaupun tak ada allowance. Okay. So, betul-betul kalis bocor. Dia memang mengakulah kalis bocor. Maknanya memang kalis bocor emas ni. So, dia memang dah proven lah ada orang yang boleh menyimpan melalui emas kan. So, kenapa? Sebab kita lebih nampak. Bila nampak dalam bentuk RM, kita rasa benda tu duit dan kita terus tukar. Otak kita automatik terus tukar benda tu kepada bentuk barangan yang kita nak belilah. Biasanya memang kita ada kan. Kita punya wish list tu ada. Sebab biasanya kehendak kita ni memang unlimited lah dengan gaji kita yang limited. So bila dah macam tu maknanya kita terus nak beli barang. Bila ada aja duit, kita tu nak beli barang. Tapi bila dengan emas, kita dia jadi mungkin kita nak beli tapi dia ada tempoh masa bertenang. Maknanya bila kita tengok barang, kita ingat gram kita ada, contoh yang kita dah simpan emas kan, kita ada gram, contoh kita ada 5 gram. Bila kita kata, okey, benda ni perlu, tapi dengan emas, sebab kita ada simpanan emas kan, bila kita nak tukar balik, kita contohnya kata kita emas ni biasanya kena pajak ataupun jual lah. Dia tak boleh lah terus pergi draw macam ATM kan. Dia tak cepat. Jadi itu yang ada tempoh masa bertenang tu. Dia kena ambil keputusan untuk nak pergi pajak ataupun jual. Okay, bila dah pajak ataupun jual ni, di tempoh masa bertenang tu, dia sempat fikir rasional balik. Tak perlu kot. Kenapa nak kena benda ni? Sebenarnya benda tu mungkin kalau kata perlu pun, biasanya benda-benda yang sangat tak urgent ni, dia bolehlah kita rasa macam lambat sikit lah beli. Bulan depan lah, kita simpan dulu bulan campur dengan bulan depan, mungkin boleh dapat lah benda tu. Kita mulalah berjimat dengan apa duit yang kita ada. Contoh kata jimat lah, contoh kata biasa makan kat luar kan, tapi macam sebab nak beli barang ni, contohlah kan, kita nak macam aim sangat satu beg ni, contoh cantik sangat, nak pakai contoh kata raya nanti kan, contoh. So kita mula jimat kat tempat lain lah yang kita ada duit ni. So kita mula jimat, contoh kata makan kat luar, so kita kurangkan makan kat luar. Kita masak sendiri, jadinya jimat kat situ dan kita boleh beli barang kita. Kita punya emas pun selamat. Itu yang macam beauty lah bila kita simpan emas. Dia ada tempoh masa bertenang berbanding dengan kalau kita ada duit dalam bank. Kita senang aja. Contoh kalau kita dekat shopping complex pun, terus je kita boleh pergi ATM kalau duit tak ada dalam bank kan. Terus kita boleh pergi ATM, cocok aja duit, terus pergi beli. Tapi kalau emas maknanya macam contoh kata emas dengan public gold, kalau nak jual pun, kalau emas kita pegang kat tangan, kena pergi jual dekat branch. Kalau kata emas tu dalam account, still kena buat proses, then contoh dalam masa 2 hari duit dapat masuk balik. Bila kita jual ataupun pajak.
Biasa macam tu. Jadi dia ada tempoh masa bertenang di situ. Kita lebih rasional lah. Okay. So okay, ini contohnya. Okay. So okay, dengan emas ni sebenarnya kita boleh menyemai lah, memupuk tabiat kita untuk jadi tabiat orang kaya kan. Tabiat orang kaya ni mengumpul harta dengan membeli aset. Maknanya dia menyimpan. Sebelum boleh kumpul harta dengan aset ni, dia menyimpan. So tabiat orang kebanyakan kita kan. Macam saya lah, contoh saya. Suka berbelanja dan menambah hutang. So itu kita nak pupuk tabiat kita supaya boleh menyimpan melalui emas. Kita nak elakkan duit kita bocor kepada benda-benda yang sebenarnya bukan keperluan. So itu pun berbalik pada ilmu lah. Berbalik pada ilmu, antara keperluan dengan kehendak. Kita kena bezakan lah. Contoh, kalau kata keperluan ni sebenarnya, kalau ikut pengurusan kewangan, pakar-pakar kewangan, keperluan ni sebenarnya, contoh, kita masa mula-mula kerja dulu, gaji kita 2,000, kita boleh hidup dengan gaji 2,000 tu, boleh simpan contohnya 200. Maknanya kita boleh hidup dengan belanja, contoh masa tu maknanya contoh kita dah kahwin lah. Kalau yang tak kahwin mungkinlah dia punya belanja rendah lagi. Tapi maknanya contoh masa tu dengan keadaan sekarang sama. So maknanya masa tu 2,000 kita boleh hidup dengan, kita simpan 200, boleh hidup dengan 1,800. Tapi kalau contoh kata dah 5 tahun gaji naik jadi contoh kata 3,000. Tapi masa tu kita pun mula nak tambah baik. Contoh nak naik taraf lah, taraf hidup. Contoh nak tukar kereta lah, nak apa. Itu sebenarnya dah bukan keperluan. Itu adalah kehendak. Itu pakar kewangan cakap. Saya ni cuba quote balik lah. Quote balik pakar kewangan cakap. So itu dah kehendak lah. Dia bukan keperluan. Bila keperluan maknanya dengan gaji jadi 2,000, kau boleh simpan. Maknanya kau hidup dengan 1,800, kau boleh hidup. Maknanya dengan sepatutnya masa yang sama dengan gaji 3,000, kita boleh simpan lagi banyak lah. Dan kita boleh hidup dengan 1,800 juga. Itu sebenarnya keperluan. Itu keperluan, bukan kehendak. So kena ikut macam tu. Maknanya bila naik gaji, jangan naikkan taraf hidup kita. Biarlah. Mungkin ada orang yang cakap, kalau saya baca apa, orang tulis mungkin kita kata masa tu kufur nikmat lah. Terima kasih kakak, ini kakak ipar saya Haja Masita ada dalam live ni. So terima kasih menonton. Kalau ada nak tanya ke boleh tanya kan. Nak tanya WhatsApp pun sebelah ni, selepas ni tak ada masalah. Okey, maknanya kita boleh hidup dengan apa yang perlu sahaja. Kita kena hidup dengan apa yang perlu. Bukannya kita kena naik taraf hidup kita bila kita naik gaji. Kalau kata itu kufur nikmat, sebenarnya dia bukan kufur nikmat. Maknanya kita kena ikut belanja supaya nanti, sebab kita tak tahu apa akan berlaku masa depan kan. Sebab itu kita kena ada simpanan. Kena ada simpanan. Bukannya berbelanja hari ini, dengan duit yang ada habiskan semua dan tak ada lagi untuk masa depan. Kita kena ada simpanan tu supaya apa-apa hal berlaku kita tak adalah nak pergi apa jumpa orang-orang tu nak buat pinjaman atau apa semua kan. So itu pentingnya ada simpanan. Dan pastikan jangan duit bocor tadi kan. Bila dengan emas ni dia jadi kuranglah bocor. Okey, kuranglah bocor So dia punya tips penting dah. Tips penting kita jangan simpan apa yang tinggal selepas berbelanja, tapi berbelanjalah apa yang tinggal selepas menyimpan. Ini apa ni, pelabur tersuhur di dunia lah. Okey, so Cik Warren ni kata maknanya jangan simpan. Kalau kata contoh kata dapat gaji, jangan kita belanja dulu baru nak simpan. Takkan ada. Sebabnya kita punya kehendak tu unlimited, gaji kita limited kan. So kena belanja apa yang simpan selepas apa yang disimpan. Maknanya kita kena buat bajet lah. Kena buat bajet. Macam contoh kata yang konvensional lah, saya pun buat sekarang. Yang konvensional maknanya kita buat bajet dan kita masukkan dalam sampul lah, dalam beg lah maknanya kan. Beg yang tersendiri. Contoh kata untuk makan, kata contoh 300. Masuk dalam beg tu 300. Itu je lah. Kalau dah nampak macam yang dalam tu kurang, janganlah makan kat luar. Makan je lah apa yang ada kat rumah, masak je lah apa. Contoh macam tu. So banyak orang macam tu lah. Okay. So kalau kata nak berjaya, maknanya kita kena ikut cakap orang yang berjaya lah. Macam contoh yang ni pakar kewangan. Kita kena ikut cakap dia lah. Macam mana cara dia boleh manage duit dia supaya benda tu boleh kita gunakan dalam masa yang long term. Okay. So macam mana cara nak menyimpan emas tu? Macam mana cara nak menyimpan emas cara nak menyimpan emas supaya duit kita tak bocor. So semua pun kena paksa. Kan? Nak makan ubat pun kena paksa. So apatah lagi nak menyimpan kan? Sebab
Saya ulang balik yang tadi tu, statement saya yang saya kata tadi tu. Kehendak kita unlimited, tapi gaji kita limited, duit kita limited. So maknanya kita kena paksa lah. Kalau tak paksa memang habislah duit kita kan. Okay. Salah satu cara kena paksa, boleh paksa melalui komitmen bulanan. Maknanya ni komitmen bulanan. Memang dah paksa. Beli, contoh kata yang paling murah lah, yang untuk yang paling rendah untuk nak buat komitmen macam ni, boleh bayar 10 kali adalah dengan beli 10 gram. 10 gram emas yang dinamakan sebagai bunga emas. 10 gram. So bila paksa yang ini, contoh dalam lebih kurang dalam 200 lebih lah, dekat-dekat tengah 300, maknanya bila beli yang ni 10 bulan kena bayar dalam masa 3 bulan. Kita komit. So yang ini kalau yang memang rasa boleh komit dalam masa lebih kurang 300 lah. Kalau tak boleh komit, tak payahlah kan, nanti kan rugi. Sebabnya bila dah kita tak boleh bayar, nanti akan kena penalti lah bila kita macam kita kata kita nak cancel. Tapi kalau rasa memang sebenarnya dengan gaji aku ni, sebenarnya aku boleh simpan 300. Macam tu lah, orang macam tu, dan boleh ambil yang ini lah. Minima 300 tu, lebih kurang. Kalau kata contoh nak ambil yang 4 bulan bayar pun lebih kurang juga dalam 300. So boleh pilih lah mana yang nakkan cara dia. Ada dua cara lah yang untuk bayar ansuran ni. Bayar 4 kali ataupun bayar 10 kali. So yang ini maknanya kita komit. So dalam masa kalau contoh ambil yang 10 gram tu, dalam masa 10 bulan, akan 10 gram yang harga dalam 2,500. Kalau tak naik masa tu lah. Tapi maknanya kalau naik contoh dia jadi 301 gram, dah masa tu kita dah ada aset yang harga 3,000. Okey. Tapi ini kena ada aset lah, maknanya kena ada mindset yang merdeka sebagai penyimpan emas. Tapi kalau masa tu harga turun, ada orang yang macam, wih, kadang-kadang harga turun, macam mana? Rugilah saya beli emas. Sebenarnya tak. Kalau tak beli emas, mungkin duit tu tak ada juga. So mana yang better? Mana yang better simpan ke ataupun duit tak ada langsung? Walaupun harga turun masa tu, contohlah katalah harga tu turun, masa tu harga turun jadi RM220. Jadi masa tu masa kita beli tadi, contoh harga hari ni, log dia RM246, maknanya dapat RM2,460 lah lebih kurang kan. So RM2,460. So maksudnya 10 bulan lagi, value tu 2,400 kita beli. Tapi masa tu kata harga turun, jadi value dia jadi 2,200. Tapi kalau kita tak paksa kita menyimpan 10 bulan tadi, mungkin 2,000 tu pun kita tak ada. Jadi mana lagi untung? Okay. So untung kita adalah kan, walaupun harga turun. Tapi masa tu itu yang kena ada ilmu jugalah. Ada ilmu, bolehlah baca buku Wang Emas ni. Kalau nak beli, nanti saya buat link dalam post saya, nanti boleh beli buku ni, Wang Emas. So jadi merdeka fikiran kita. Maknanya masa harga yang kata 2,200 tu, kalau kata 10 bulan, masa 10 bulan nak pakai duit, okay. Tips dia, jangan jual. Pergi aja pajak. Sebab sebenarnya kita ada duit kan, 200 satu bulan kan, untuk buat untuk bayar tadi. Kita komit boleh. Maknanya masa tu kita ada duit. So jangan jual, sebabnya masa tu tak untung lagi kita beli. Harga dia jatuh, harga dia rendah lagi daripada harga kita beli. So pergi pajak lah. Pajak kan, dan kita bayarlah dia punya pajakan setiap bulan tu. Maknanya kita boleh, maknanya masa tu kita nak guna duit, kita still tak hilang kita punya emas. Banyak dah orang buat macam tu. Bila ada emas ni, dia maknanya dia akan komit balik untuk nak bayar benda tu, duit dia, perbelanjaan yang dia nak beli masa tu, contoh kata dia terpaksa, terdesak juga, dia nak kena guna masa tu. So maknanya dapat benda yang dia nak masa tu, emas dia tak hilang. Sebab kita sayang emas kita kan. Contoh, kalau contoh ada kawan-kawan yang mak dia bagi contoh gelang ke rantai ke yang lama-lama kan, mesti rasanya tak jual kan. Macam contoh saya pun, saya tak jual. Ada satu loket yang mak saya bagi, arwah mak saya bagi, masa saya kecil lagi dah bagi kat saya. Mak saya dah meninggal dah lama dah pun, saya still simpan. Sebab apa? Kita sayang. Tapi kalau duit dah lama dah habis kan. Okay. So itu yang kira orang yang boleh komit 200 lebih lah. Kalau orang yang tak boleh komit, boleh saja. Ini yang paling murah dan mudah lah. Paling murah dan mudah, 100 satu bulan. Dia tak ada komitmen sebenarnya. Tapi kalau kita nak menyimpan, kita lah komit 100. Kalau biasanya 100 ni, kalau kita tak simpan pun duit tu habis juga. Jadinya baiklah simpan kan. Kalau orang yang meniaga-meniaga, macam tu, ada kawan-kawan saya yang meniaga macam buat kuih kan, apa semua kan. Saya kata kat dia lah, penat lah contoh buat kuih, baking, buat kek apa semua kan. Kalau tak simpan, nanti kan benda tu jadi benda lain. Jadi kita sayang lah sebenarnya. Kita penat-penat lelah,
benda tu jadi tak ada simpanan pun. Baiklah kita simpan at least 100 macam ni. So benda tu contoh kata 100. Hari ni 0.4 something lah. 0.4 dia sebenarnya 4 titik perpuluhan, dia pasal syariah. Dah diisytiharkan pasal syariah 4 sehingga 4 titik perpuluhan. So dalam masa 3 bulan dia boleh dapat dah 1 gram lebih. Sebabnya 0.4 kan dah dapat 3, dah dapat 1.2 gram. So 3 bulan dia dah boleh dapat 1 gram. Dah simpan dalam tu. Simpan je lah, konsisten simpan. Kan? 1 bulan. So memang dia boleh memupuk sifat tabiat kita menyimpan lah. Dan kekal simpanan tu. Bukan macam kita simpan wang kan. Dia simpan wang ni sebenarnya dia tak jadi macam patah orang lama-lama. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, tak. Dia simpan wang ni sikit-sikit lama-lama masih sikit. Itu saya lah. Dan saya rasa bila saya baca pengalaman orang pun ramai orang macam tu lah. Ramai orang macam tu. So maknanya kita kena ubahlah cara kita. Kena ubah cara kita. Kalau kita buat cara yang sama, dah bertahun-tahun kerja buat cara yang sama, still tak ada simpanan. So kita kena ubahlah sebenarnya. So supaya kita dapat result yang berbeza. Kalau kita buat tindakan yang sama untuk dapat result yang berbeza, saya dah bacalah dia kata itu maknanya tak berapa nak betul lah. Sebab kita dah tahu dah dengan cara ni memang dapat macam ni. So kita kena ubah cara kita. Ini yang saya nak share dengan orang-orang, lebih ramai orang, supaya macam kita berubahlah cara kita menyimpan, supaya kita boleh simpan lebih lagi lah, dengan lebih baik untuk kita punya matlamat. So sebenarnya matlamat simpan emas ni dia sama dia dengan matlamat kewangan kita yang lain. Contoh saya tunjuk kat sini. Contoh kita kata kita nak buat tabung pendidikan anak-anak, kita nak buat wang tabung untuk wang kecemasan, tabung untuk umrangan haji, dana persaraan kan. Lepas tu kita ada kata contoh kita nak berniaga. Kita kata kita nak berniaga lagi 10 tahun ni, tapi kita nak ada modal. So kena simpan juga. So untuk kalau contoh yang baru-baru kerja apa semua, mungkin dia nak buat dana perkahwinan. Yang ini. Sorry. So yang ini saya sangat sarankan lah, janganlah ambil loan loan untuk kahwin kan. Sebabnya kesian lah, kadang ambil loan 10 tahun, anak dah dapat anak dah umur 5-6 tahun, masih tak habis lagi loan tu. Sorry. So juga ataupun kita nak buat aset lah, kita nak beli rumah ataupun tanah. Okay. So dengan sorry. So dengan simpanan emas ni, kita sebenarnya boleh memendekkan kita punya cara untuk menyimpan lah. Caranya adalah dengan kita minimumkan wang tunai dalam tangan untuk elakkan berbelanja lebih. Sebab ramai orang dah merasainya lah, bila dengan simpanan emas dia boleh menyimpan. Okay, itu sahaja. Berjumpa lagi di sesi-sesi lain. Maafkan saya, suara lain dah. So kalau ada manfaat, bolehlah di-sharekan kepada orang lain supaya boleh dapat manfaat yang sama dengan apa yang tuan-puan boleh dapat hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.